Assalamualaikum, hai. Welcome back to Ando Production YouTube channel. So, aku dah tak pakai gelang pink. Alhamdulillah, dah potong gelang, aku pun dah sembuh. So, kali ni aku nak share dengan korang aku punya pengalaman sebagai seorang pesakit COVID-19. Okay, first of all, aku disahkan positif COVID-19 pada tarikh 29 hari bulan 5 tahun 2021. Aku dapat tahu yang aku positif melalui swab test PKD dan diorang notify aku melalui apps MySejahtera. Okay, sebelum aku nak teruskan cerita ni, aku nak cerita sikit backstory macam mana aku dijangkiti. So, pada 19 hari bulan 5, aku kerja dekat office macam biasa lah. And then, of course lah, bila kerja kat office ni, kita kena jumpa ramai orang. Unfortunately, aku ada jumpa dengan someone yang ada kes COVID-19 yang positif. Tapi, at that time, dia tak tahu yang dia positif. So, dia dapat tahu the next day bila dia tak sedar badan, and then dia buat swab test sendiri, and then dia positif. So, bila dia positif, dia bagi tahu office, dan of course, office aku bagi tahu yang ada kes positif and everything. So, bila aku dapat tahu yang aku ada close contact dengan dia, first thing yang aku buat, dia asingkan diri aku lah. Jangan panik lah. Itu benda yang pertama kita kena buat lah. Jangan panik and then asingkan diri sendiri bila kita dapat tahu kita ada close contact dengan someone yang positif. And then, office aku buatkan list untuk siapa yang ada close contact dengan si Mamat yang positif ni. And then, diorang akan arrangekan untuk buat swab test dengan PKD lah. So, bila aku dapat tahu yang aku ada close contact, and aku tak tahu condition aku masa tu, so aku decide untuk quarantine diri aku sendirilah. Aku pindah pergi dekat studio. So aku duduklah studio ni seorang-seorang man. So aku quarantinekan diri aku dekat studio ni seorang-seorang. Aku tak nak family aku dijangkiti, aku tak nak apa-apa jadi kat dia orang. Sebab benda pertama yang terlintas kat kepala aku bila aku dapat tahu aku ada close contact dengan someone positif, of course diorang lah family aku. Aku tak nak diorang pun terkena. So aku asingkan diri aku duduk seorang-seorang. And then dalam tempoh quarantine tu, ada juga kawan-kawan aku yang buat swab test sendiri, and diorang dapat result negatif. Aku decide untuk tunggu swab test PKD, bukan sebab aku kedekut. Aku ada benda tu boleh claim kalau buat tu. Tapi the reason sebab aku tak nak buat swab test tu dekat klinik swasta, sebab aku takut. Bukan sebab takut kena cocok, tapi sebenarnya aku takut result yang bakal aku dapat tu, aku ada 50-50 chances untuk either positif atau negatif. So aku decide untuk tunggu PKD ni test lah. So, bila the entire office, almost the entire office buat swab test, mostly result diorang negatif. Tapi ada someone yang kerja dalam bangunan tu result dia positif. So, a bit alarming untuk aku juga. Sebab boleh kata ramai juga yang positif dekat office aku tu. Setiap abad, dia akan ada satu penyakit yang datang dekat manusia ni. The worst case dalam dunia, dalam history, is the Black Death. Kalau korang baca, The Black Death ni tahun 1346. Diorang buat anggaran masa tu, diorang estimate lebih kurang dalam 200 juta orang yang mati disebabkan penyakit tu. 200 juta orang. 200 juta orang mati. So dalam populasi dunia sekarang ni lebih kurang 40% manusia akan mati. So the entire world punya population akan berkurangan 40%. Macam cerita Marvel Universe mat. Thanos petak jari je. 50% orang mati. So kita bukan hidup dalam Marvel punya universe, kita hidup dalam real punya universe. So berbalik kepada aku punya cerita tadi, so aku duduk dekat studio ni seorang-seorang buat benda yang aku biasa buat bila aku tak ada kerja, Netflix, YouTube. And of course aku buat research sikit pasal COVID-19 ni. Benda-benda yang aku jumpa is that especially untuk test, untuk kita punya swab test, ada dua jenis yang commonly used worldwide. Kita ada RTK test, which is rapid test antigen, dengan PCR. PCR tu polymer chain reaction test. So RTK ni dia ada 70 ke 80% accuracy. Dan benda yang buat aku takut lagi, RTK ni dia ada 0.6% untuk false negative. Meaning ada 0.6% yang korang boleh dapat result negatif tapi sebenarnya korang positif. Itu salah satu benda yang menakutkan jugalah. Dan untuk PCR pula, dia ada 99% accuracy rate. Dan ni lebih tepat daripada RTK tadi. Tapi untuk PCR pula dia sikit lambat dan mahal. Dia ambil masa. Dia bukannya test kit macam pregnancy test kit tu je. Dia lebih detail. Dia akan buat
test, dia akan ambil korang punya bodily fluid dan dia akan buat test dalam lab. Macam-macam benda lah. Aku tak reti pasal benda-benda tu. So nanti korang buat research sendiri lah. Okey, sambung balik. 29 hari bulan 5, pagi Sabtu tu aku dapat result daripada MySejahtera. Sebenarnya setiap kali bila aku bangun pagi, aku akan buka MySejahtera tu untuk update aku punya status COVID-19 lah. And then pagi tu aku punya status, aku punya condition berubah daripada kuning, high risk, daripada kuning ke merah. So aku confirm case, so positif. So sangat-sangat mengejutkan lah. Dan the first thing yang aku buat is beritahu aku punya parents, beritahu aku punya family semua, and then update dekat diorang yang aku okay. By this time aku still lagi tak ada apa-apa simptom ataupun gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Ada cases yang report diorang hilang deri rasa, hilang deri bau, demam, muntah semua, tapi aku tak ada apa-apa, which is sangat-sangat berbahaya. And then aku bagi tahu dekat office, and then aku kena terus kuarantin lah. Disebabkan aku dapat tahu yang aku positif ni weekend, aku tak dapat apa-apa call daripada PKD ataupun mana-mana doktor. And aku ada try juga call PKD, bilik gerakan dan semua. Dia bukannya dia orang tak angkat, panggilan tu sibuk. Sebab apa? Masa aku positif tu, daily cases untuk Malaysia masa tu sangat-sangat tinggi, all time high, 8 ke 9 case, almost 10k case satu hari. So masa tengah-tengah orang takut lah. 8,000, besok 9,000, hari ni 8,000. So tengah tinggi cases untuk hari tu. Kemudian pada Isnin tu pula, 1 bulan 6 pagi tu aku dapat call daripada seorang doktor. Dan doktor ni dia sebenarnya nak inform aku punya condition. Dia nak beritahu yang aku positif COVID-19 yang ni. Tapi disebabkan aku dah tahu, so aku cerita je lah dekat doktor tu. Aku cakap yang aku dah tahu and everything. And then doktor tu pun tanya apa aku punya condition, ada gejala ke tak semua. Banyaklah benda yang kita orang bertukar-tukar. Banyak benda aku tanya, banyak benda dia jawab. And then dia buatkan appointment aku untuk pergi COVID-19 Assessment Center dekat Hulu Yam Lama, which is untuk Hulu Selangor punya lah. So petang tu aku pergi ke COVID-19 Assessment Center dekat Hulu Yam Lama. Dan benda yang mengejutkan aku is that petang tu bila aku sampai, ada ramai orang, lebih kurang dalam tak silap aku 20 ke 30 orang. And apa yang paling mengejutkan is that semua yang ada kat situ adalah confirm case positif COVID-19. So dekat Hulu Selangor saja, dekat situ, dekat assessment center tu ada 30 ke 20 orang yang positif COVID-19. So sangat-sangat mengejutkan. Tapi macam aku cakap tadi lah, masa yang aku kena tu memang kes tengah tinggi. So bila aku sampai, aku lapor diri, scan MySejahtera apa semua, tunggu turn. Sampai je turn aku jumpa dengan seorang MA ni. Dan MA ni minta aku punya information lah, detail apa semua. And aku borak dengan dia, and aku cerita pasal condition aku. And dia ingat pasal outbreak dekat office aku. And officially office aku dah ada cluster. Sebab ramai yang kena lah dekat office aku tu. So bila selesai dengan MA tu, dia dah ambil aku punya BP, dia ambil aku punya heart rate apa semua. Dan dia pun terkejut juga sebab aku tak ada apa-apa gejala atau simptom. And yet result test aku positif. So dia suruh tunggu turn lagi sekali untuk jumpa doktor pula. And then by the time aku jumpa doktor, aku cerita juga dekat doktor tu aku punya condition dan semua. And banyak juga benda yang aku tanya dekat doktor tu. And then doktor tu pun sangat-sangat membantu lah. That's one thing yang benda yang orang tak ambil berat, tak ambil peduli. Sebab frontliners ni, diorang sangat-sangat penat, sangat-sangat letih buat. Tapi dalam diorang, keletihan diorang tu, diorang still layan kita dengan baik. Korang bayangkan nak layan orang sakit, bukan senang lah. So macam-macam benda aku tanya doktor tu. Antara benda yang aku tanya is that actually sebenarnya sebelum aku positif, aku ada appointment untuk ambil vaksin. Tapi disebabkan aku quarantine, so aku cancel appointment vaksin tu. And then aku tanya doktor tu juga, boleh tak aku ambil vaksin lepas aku sembuh semua. And then doktor tu cakap aku kena tunggu at least 6 to 1 year, 6 months to 12 months untuk ambil vaksin. Sebab apa? Ini benda yang aku baru tahu masa dengan doktor tu. Even though kita dah sembuh daripada COVID-19, virus tu still ada dalam badan kita.
dia boleh ada dalam badan kita lebih kurang dalam 6 bulan. Walaupun kita dah sembuh. And the weird part is that even though dia dah ada dalam badan kita, dia tak contagious lah. Dia tak boleh menjangkiti orang lain. So aku boleh continue hidup aku yang normal macam biasa. Tapi itu tak bermakna aku ada total immune daripada virus ni. Bukannya bila aku dah sembuh, aku boleh keluar tak pakai mask, semua ikut suka hati aku je. Tapi tak. Sebab dekat Malaysia sekarang ni ada macam-macam variant daripada macam-macam negara. So aku still lagi boleh dijangkiti, cuma risiko dia lebih rendah. Dan aku juga tak boleh hidup sesuka hati je macam biasa. Sebab ada ramai lagi dekat luar tu yang tak pernah kena dan belum fully vaccinated. Diorang tak dapat vaksin lagi. So benda ni berbahaya untuk diorang. Aku sangat-sangat bertuah juga sebab walaupun aku dijangkiti oleh COVID-19, aku tak ada apa-apa sakit. Aku tak ada apa-apa simptom, aku tak ada apa-apa gejala yang mendatangkan bahaya dekat aku. Akan tetapi, on the bad side, benda tu sangat-sangat berbahaya. Sebab kalau kau tak ada apa-apa notification dari badan kau sendiri yang mengatakan kau kena COVID-19, and kau akan jalankan hidup kau seperti biasa dan kau akan menjangkiti orang lain, which is lagi-lagi bahaya daripada orang yang sakit. Kau boleh jadi carrier yang sangat-sangat power. Kau boleh pergi semua tempat dan menjangkiti semua orang tanpa kau sakit. Itu yang lagi bahaya daripada kau sakit dan kau duduk rumah. Okey, balik pada doktor tu tadi. So doktor tu declare yang aku dah sembuh, and the best part is aku boleh potong gelang. So kenapa aku boleh potong gelang? Okey, so sebenarnya KKM consider aku punya quarantine days, dia ambil daripada tarikh aku ada close contact dengan someone yang positif tu. So 19 hari bulan tu dia kira aku start quarantine. Sampailah ke 1 hari bulan 6 tu, dia kira dah lebih pun 10 hari. Plus aku tak ada apa-apa gejala sakit apa-apa simptom yang berbahaya. Even yang tak berbahaya pun aku tak ada sebenarnya. Aku sangat-sangat mengejutkan. And so doktor tu decide aku dah sembuh lah. And then aku boleh potong gelang. And then live my normal life lah. Aku tak perlu berkuarantin lagi. Tapi keesokan harinya 2 hari bulan tu, kerajaan Malaysia umumkan total lockdown. Jadi sama lah, tak ada beza. Duduk juga lah aku kat rumah. And office aku decide untuk mengurangkan staff yang bekerja lah. So aku antara orang yang tak payah bekerja lah. So for the entire lockdown days, aku tak bekerja, aku still lagi duduk rumah. Aku buat lagi apa yang aku biasa buat dalam keadaan quarantine. So special case untuk aku quarantine, aku punya tempoh quarantine extend lagi lah. Sampai by the time video ni keluar lah, aku masih lagi quarantine. Bukan quarantine yang KKM suruh, aku self quarantine lah. So, tak boleh pergi mana pun. Okay, so during the entire quarantine days, aku punya pengalaman sebagai seorang pesakit COVID-19 ni, antara benda-benda yang aku dapat belajar is that aku kena lebih berhati-hati. Especially aku kena betul-betul ikut SOP dan saranan KKM. Benda-benda yang diorang suruh kita buat tu bukan sebab diorang nak suka-suka suruh kita buat, tak. Dia nak jaga keselamatan kita. Ada sebab kenapa kita kena pakai mask, ada sebab kenapa kita kena selalu sanitize tangan, ada sebab kenapa dia suruh kita duduk rumah. Tak silap aku, Dr. Nur Hisham ada cakap, the only way to stop this disease is to stop movement. Virus ni tak boleh bergerak. And the only thing yang bergerak is kita, manusia. So kalau kita stop bergerak, virus ni takkan bergerak dan takkan boleh merebak. So that's the only way to stop the change, stop the virus from spreading. So dekat sini aku nak menyeru kepada semua orang yang tengok video ni, kalau boleh duduk rumah, keluar kalau betul-betul perlu je, dan jaga diri dan keselamatan lah. Di kesempatan ini juga aku nak ucapkan terima kasih dekat semua kawan-kawan, family dan semua kenalan-kenalan aku yang mendoakan kesejahteraan aku dan memberi semangat dekat aku, especially dekat orang-orang yang hantar makanan dekat studio. Sangat-sangat terima kasih. Teruskan hantar makanan. Tak kisahlah aku kuarantin ke tak, hantar je makanan, InsyaAllah aku akan habiskan. Dekat sini juga aku nak ucapkan jutaan terima kasih dekat the entire frontliners, staff KKM, especially staff KKM dekat Hulu Selangor. Aku personally nak sebut nama-nama doktor yang merawat aku, tapi aku tak ingat. So
honestly thank you so much dekat doktor, MA, semua staff frontliners, polis, bomber, askar, rela, semua yang bekerja keras memperjudikan nyawa korang untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan rakyat-rakyat ni. So itu je daripada aku kali ni yang aku nak share dengan korang, experience aku, personal experience aku sebagai seorang pesakit COVID-19. Unik sikit sebab mungkin pesakit-pesakit lain yang positif, diorang akan kuarantin dekat PKRC, diorang akan duduk hospital, tapi aku ada situation yang unik. So that's why aku rasa aku nak share dengan korang. And kalau korang nak tengok detail lagi, korang boleh pergi ke Instagram aku. Dekat situ ada highlight story-story aku sepanjang aku positif sampailah aku sembuh. So jangan lupa like, share, comment, subscribe video ni. And kalau korang ada, dan kalau korang salah seorang COVID-19 survivors ataupun korang kenal siapa-siapa yang pernah survive dalam menghadapi COVID-19 ni, boleh komen dekat bawah, share korang punya experience. InsyaAllah kita akan tukar-tukar pandangan. Dan kat sini juga aku nak kita semua yang tengok video ni sedekahkan Al-Fatihah kepada semua yang dah pergi meninggalkan kita disebabkan oleh virus ni. Jadi my thoughts and prayers to all the family members yang kehilangan suami, yang kehilangan isteri, kehilangan anak-anak, kehilangan mak ayah disebabkan virus ni. And kita semua kena tabah menghadapi ujian ni. And I hope one day that kita semua akan menang. Dan insyaAllah kalau kita semua berganding bahu, buat apa yang kita sepatutnya buat, jaga apa yang kita sepatutnya jaga, insyaAllah kita boleh menang. Dan once kita menang, kita akan tengok balik peperangan kita ni sebagai satu benda yang in the past, so kita boleh move forward to a better future. So that's all for today. See you guys in the next video. Stay safe, stay healthy. Bye bye.